Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ma taufiqi wal intisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa tawaffana muslimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kat kita satu upaya, satu kekuatan yang kita dapat mempertahankan kuliah kita setiap hari. Alhamdulillah. Ada setengah di kalangan sahabat kita main kerekok dah. Tapi kita alhamdulillah kita dapat istiqamah ke kuliah ni, satu benda yang bagus. Tambah-tambah hampa ni yang belum kahwin, sampai ke kahwin, sampai ke anak pinak, boleh istiqamah sampai ke mati, kira cukup baguslah. Masa muda punya semangat dengan janggut, dengan kuliah, semua hebat, sunnah semua. Lepas kahwin ada anak, musnah habis. Minta dekat Allah Ta'ala, Allah bagi kekuatan. Rabbana afri' alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Ayat 250 kita minta dekat Allah Ta'ala, Rabbana afri' alaina sabra. Ya Allah Tuhan, limpahkan dekat aku. Hang bagilah dekat aku. Nama dia sabar, hang bagi kat aku. Nak buat kerja-kerja agama ni, dia kena ada sikap sabar. Sikap sabar kita tak ada, Allah tak akan bersama dengan kita. Innallah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang cukup sabar. Fasbir sabran jamilah. Allah perintahkan untuk kita sabar. Di sebalik kesabaran tu cantik hidup kita. Bukan senang nak sabar. Kadang silap sikit je, motor kita orang letak helmet sikit dan ni motor aku. Tak apa. Helmet letak atau motor pun nak angin punya bodoh kan, nampak tak? Benda kecil-kecil je. Pasal tu kadang-kadang kita ni pasal muda, darah muda tu ada. Darah tu ada. Ajak daripada lah ni, lembutkan diri kita sampai ke tua esok ni, alhamdulillah. Esok ni sampai ke tua dengan beletiak, dengan cepat baran. Dah tua, dah umur 60, kadang cucu silap sikit, bodoh, piltak sama. Cucu tengok umur dah 60 lebih, mulut lidah macam tu. Not nice. Nampak tak? Pasal apa? Daripada awal lagi kita tak cantik. Pasal tu Nabi SAW angkat tangan berdoa. Orang Pakistan pun sampai kan? Nabi berdoa, Rabbana afri' alaina sabr. Ni Quran tak? Surah Al-Baqarah ayat 250 kita baca lah. Ya Allah Tuhan, limpahlah ke aku, bagi ke aku sikap sabar ni. Wasabbit aqdamana, kukuhkan aku. Bila aku ada sikap sabar, hang bagi kukuh istiqamah aku ni. Wansurna ala qaumil kafirin, tolong aku bila berdepan dengan musuh-musuh aku ni. Tolong ya Allah. Kadang-kadang musuh tu main pada rumah. Kan kita balik-balik main, bini kita tu kuliah tak ada tempat lain kah? Yang kata siapa dia? Yang kata tu adalah bini kita sendiri. Alamak, nampak tak? Kadang-kadang kita main kuliah elok-elok, mak kita duk pergi kuliah pun pangai duk macam tu juga. Semangat kita jadi bila jadi ini. Pasal orang dalaman kita yang kata. Pasal tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kekuatan dekat Nabi. Keliling rumah tangga Rasulullah tu adalah musuh, pakcik dia. Semua gangster-gangster berapa buat? Lebih daripada 04. Abu Lahab, Abu Jahal keliling di semua tu. Pasal tu bila kita mengaji agama, kita duduk main tang sini, kita minta. Bukan senang nak istiqamah, hampa baru lah ni, baru nak tahu pada hidup. Pasal ni tak ada apa free. Ikan panggil semua mai. Satu masa nanti bini panggil boleh mai ke? Yo. Tu bini ni ikan panggil mana, padahal ni masa muda boleh mai maintain macam ni. Hampa boleh maintain ikatkan apa, ikatan hampa mengaji ni boleh ikat sampai esok ni berumah tangga sampai ketua, best. Jadikan ciri-ciri sahabat Nabi daripada kecil sampai ke besar, sampai ketua, sampai ke mati. Hampa boleh buat satu manhaj yang macam ni yang diajar oleh Nabi, bagus.
Kita tak mau setakat mengaji hadis, tapi manhaj kehidupan tu tak nampak macam kehidupan Rasulullah. Nampak tak? Yang kita nak mengaji ni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni berkawan daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi, ya Allah, sampai dia kahwin dengan anak Nabi SAW. Sayyidina Ali. Pasal Sayyidina Ali siapa dia? Bapa dia Abu Talib. Bapa dia Abu Talib. Tahu kan bapa dia? Tak tahu bapa dia. Pasal Nabi SAW mula-mula jaga dia masa Nabi duduk ada dalam kandungan 3 bulan kali ikut riwayat. Pasal tu Imam Syafi'i punya kehidupan dengan dengan Rasulullah hampir sama. Imam Syafi'i duduk dalam perut 3 bulan, bapa dia mati dah. Rasulullah duduk dalam perut mak dia mati dah. Bila beranak mak dia niat kata nak bawa Rasulullah ni usung pergi tengok makam bapa dia. Bila usung pergi tengok makam bapa dia, dalam perjalanan balik mak pula mati. Mak dia mati di Abwa, tempat mak dia. Dengan arti kata mak bapa Rasulullah walaupun mereka asal usul di Mekah, tapi Allah letakkan makam mereka di bumi Madinatul Munawwarah. Mak dia, bapa dia dengan dia sekali. Balik-balik siapa jaga Nabi? Abdul Muttalib. Tak dan lama jaga, dia pun meninggal, jaga oleh Abu Talib. Bila Abu Talib jaga, Abu Talib pula anak ramai. Anak dia punya ramai, ya Allah, bila ramai anak, dia fikirlah masalah nak jaga lagi Rasulullah SAW. Masa dia jaga itulah dia tengok panggil Nabi SAW. Dia orang yang tak banyak duit sangat, Abu Talib ni. Tapi kebetulan Abu Talib ni skala tender kerja dia dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Dia tahu Nabi ni bagus, pasal Nabi duduk daripada kecil dengan dia. Pasal Nabi masuk dalam rumah tangga dia, anak-anak yang lain yang lolak, yang jahat semua berubah kerana Rasulullah SAW masuk dalam rumah dia. Pasal tu bila mana Sayyidina Ali, ya Allah Tuhan, besar, dia mau Sayyidina Ali duduk dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Bila Sayyidina Ali duduk dengan Nabi SAW, maka Sayyidina Ali duduk tanya dekat Rasulullah. Dia kata, pasal apa hang tak ikut cara semayang bapa aku? Sedangkan bapa aku main mula-mula, hang baru main. Sepatutnya hang ikut semayang bapa aku. Dia duduk berdialog, dia ni memang duduk tengok, dia tengok pelik. Lama Nabi tak paksa. Jenis Nabi ni bukan paksa. Dengan Nabi bukan paksa dengan keluarga dia. Sayyidina Ali tengok tingkah laku Rasulullah yang menyebabkan Sayyidina Ali boleh masuk Islam. Dia masuk Islam umur 8 tahun. 8 tahun dia kenal mana hijau yang mana biru. 8 tahun. Ini 80 tahun apa pun tak tahu, bodoh kan. Tengok Allah bagi kepada Sayyidina Ali 8 tahun dia clear dah. Dia boleh ikut cara bahasa tu di kalangan sahabat Nabi yang semayang daripada kecil tengok Nabi ni adalah Sayyidina Ali. Allahu Akbar kabirah. Pasal tu Sayyidina Ali mempunyai keistimewaan yang banyak. Terutamanya dia tengok Nabi SAW semayang. Nabi pula kalau semayang dengan cucu dia Hasan Hussein, Nabi akan nyaringkan suara dia walaupun waktu zuhur. Saya kata baru ni, walaupun waktu zuhur nak waktu asar. Kita semayang dengan anak kita umur 10 tahun. Macam Ustaz Samsul semayang dengan anak dia zuhur, kuatkanlah. Didik anak. Kalau Nabi buat untuk cucu dia, untuk sahabat-sahabat dia, kita afdal buat dekat anak kita. Tapi jangan semayang zuhur baca kuat di masjid. Saat ni metro muka depan keluar, ini Pak Wahabi, ada faham kan? Ya Allah, oleh sebab tu kita jangan benda-benda macam ni, jangan kita dedah masyarakat, okey? Pasal masyarakat kita baru sedang kenal hadis, baru duk didik hadis. Jangan cepat sangat-sangat. Biar orang melenting kat kita jangan melenting kat orang. Lama-lama masyarakat sendiri akan nilai. Orang-orang jenis duduk dalam kuliah ni duk kata dini tak betul, ajaran ni sesat. Orang tu semua tak berjaya masuk di kawasan bandar. Dia semua di mana? Di kawasan kampung-kampung je untuk kuliah dia. Seorang bandar tak akan hadir. Pada orang yang akan hadir dengan pasal hari ni orang Malaysia banyak orang dengar kuliah ni di kalangan orang profesional. Kalau Ustaz duduk di Selangor di kalangan orang profesional, depa tak mau mengaji dengan orang jenis lolak-lolak. Depa nak mengaji dengan identiti dia sebagai seorang ustaz, tingkah laku dia, penampilan dia sebagai seorang ustaz, cara cakap kuliah dia. Kita nak kenen-kenen pun ala kadar. Jangan ambil masa setengah jam kita kenen, yang setengah jam lagi baru kita bagi ilmu. Pasal mereka bila mai kuliah sejam,
dia betul-betul nak dapat bentuk motivasi, semangat kuliah dan ilmu dalam kuliah. Hari ni manusia dah beza dah. Jadi kita buat lolak lebih kurang, kita main di sini daripada Selangor, kita main di sini, kita pusing duk hebah, merugikan. Kadang orang cek kita tengok di Selangor ni, Allah duduk di kampung-kampung je. Nak masuk Shah Alam pun tak boleh, Gombak pun tak boleh, mana pun tak boleh. Mai tang sini masuk semua kawasan bandar. Ada faham? Nama ada bodoh. Okay. Kesian ya Allah Tuhan. Kita tengok hadis ini pasal tu Sayyidina Ali, kalau ikut dia nama, kalau kita dah pernah mengaji hadis, Sayyidina Ali ni orang panggil dia rajulun mazzan, Nabi panggil dia. Kana rajulun mazzan, seorang laki-laki yang keluar ayat mazi. Punca dia keluar ayat mazi ialah dia sebenarnya duk pi rumah Nabi selalu. Pimai rumah Nabi. Dalam pimai rumah Nabi, satu hari dia ternampak dia ternampak pandangan yang pertama mencetuskan perasaan cinta yang tidak terhingga-hingga. Tengok dia pipi rumah Nabi berdebum, tengok dekat Fatimah dah melupuk dah. Walaupun dia sahabat Nabi, dia ada jiwa, nampak ada sentuhan. Anak muda, anak lani duk seronok main kuliah. Tiba-tiba satu perempuan boleh perempuan tanya ada, nak tanya Ustaz, kitab yang Ustaz dah pakai tu kitab apa? Kita dengar suara dia, Allah, dia cakap dengan aku kan, Allah. Kalau ni tak apa lagi, takut satu detik kan, jangan main sentuhan. Jangan main dengan perasaan cinta. Dia kena makan tak habis. Dia kena segala-galanya buta. Panggilan dia lepas main maghrib dengan panggilan kuliah ni, panggilan dia lebih kuat. Pasal tu tengah orang duk bercinta ni, jangan kita halang, takut-takut kita pun rebah. Mak bapak pun kalau anak-anak dia dah mula bercinta, masa baru tengah duk ni, mak bapak kena pandai untuk sekat. Silap sekat, mak bapak akan terpelanting. Naluri. Pasal kita tengok masa Khadijah melupuk nak tengok Rasulullah. Rasulullah duk bagi tahu ni barang ni. Rasulullah duk sembang nak hantar barang dekat Khadijah. Khadijah duk tengok. Khadijah bukan tengok cerita barang. Khadijah duk fokus duk tengok kat Nabi. Nabi pun duk heran. Aku duk bagi tahu macam ni. Dia tak cakap siapa. Nabi angkat kepala. Pandangan pertama. Khadijah tengok, walaupun Khadijah dah biasa kahwin kali pertama, kali kedua, bila tengok Nabi, dia main cinta macam zaman muda dulu. Dia tengok Nabi melupuk. Nabi pun tengok dia. Nabi tengok baru. Nabi tak pernah ada cinta ke apa ke pun tak ada. Start jumpa Khadijah dan. Tambah-tambah bila main Sarah main. Seorang demi seorang main. Yang ni lumrah hidup, nampak tak? Macam tu dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali duk seronok masa zaman muda dengan Nabi apa semua. Tapi Nabi jaga supaya tak nampak anak Nabi Zainab. Cuba tengok. Dia duduk rumah Nabi, kita bayangkan, kata Sayyidina Ali, aku tak pernah tengok Fatimah. Tak pernah tengok Fatimah. Dengan arti kata, Nabi terlalu jaga di antara Fatimah dengan Sayyidina Ali. Dia tengok Fatimah, dia ayo. Dia balik pun tak senang duduk dah. Maka sejak daripada itulah perubahan berlaku dekat Sayyidina Ali. Bila jumpa dengan Nabi pun duduk senyum-senyum. Nabi kita sejak bila berubah ni? Selalu dengan aku okey. Dengan tiba-tiba ni berubah ni apa? Ni ada apa? Nampak tak? Nabi SAW dah berasa dah. Tambah-tambah dia hantar seorang demi seorang. Dia hantar seorang sahabat Nabi. Lepas tu hantar pula kata salah Sauda dia hantar seorang sahabat Nabi. Dia kata kat kawan tu, tolonglah hampi tanya dekat Nabi SAW, apa hukum kalau orang yang duk keluar ayat mazi ni? Nabi kata batal ambil wuduk. Punca tu lah Sayyidina Ali. Lepas tu dia hantar lagi orang nombor 2, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni orang yang memang baik dengan Sayyidina Ali. Bila hantar Ammar bin Yasir, Nabi duk kata ni dua orang duk tanya soalan ni, siapa ni? Last sekali baru Sayyidina Ali pi, ya Rasulullah, akulah tu, apa hukum? Pasal tu Nabi kata kana rajulan mazan, seorang laki-laki yang keluar ayat mazi. Ayat mazi ni sebelum ayat mani. Sebelum ayat mani kita kena mengaji weh. Ayat mazi hukum dia najis. Dia tak perlu mandi. Ayat mazi ni hukum dia najis, dia tak perlu mandi, cuma basuh je. Ayat mani dia bersih tapi dia kena mandi. Inilah hukum Allah Ta'ala. Nak ambil logik,
Pasal apa bersih? Nak kena mandi, jangan ikut sudah. Nampak tak? Ikut sudah. Banyak korek-korek ni jangan. Kalau kita nak kata najis ni kotor, kotor lah. Pasal Nabi SAW pernah kena kain Nabi ayat mani. Nabi cuma buat macam tu, terus Nabi semayang dalam keadaan ada peta. Maka kita pun kadang-kadang kain peta-peta, kita main semayang, nak tunjuk sunnah lah kuno. Musnah. Nampak tak? Ya Allah Tuhan. Oleh sebab tu kita tengok Sayyidina Ali ni mempunyai kelebihan yang kalau kita baca special ya Allah. Sebelas sekali dia lah bernama masuk minta Fatimah Nabi bagi. Nabi bagi. Bila Nabi dia kahwin dengan Fatimah, Allahu Akbar, sampai Nabi minta izin dekat Sayyidina Ali, aku nak pergi tengok anak aku, boleh tak tengok Rasulullah. Bila anak perempuan kita kahwin, geran tanah bertukar nama, tak ada hak dah. Apa jadi bombam-bombam pun tak. Ni anak kita kahwin, kita cakap ni dah kahwin kat 2-3 tahun, takkan satu orang pun hang tak boleh beli bagi. Mulut ya Allah Tuhan. Kalau hang bagilah macam mana sekali, hang gantunglah apa nama kita kata rantai labuh sekalipun, sampai ke lutut sekalipun, hang beli kat dia. Yang seorang perempuan ni dia tak mau apa pun kalau boleh, dia mau kasih sayang daripada seorang suami dia, yang tu nikmat yang paling. Hang bubuhlah gantung daripada kepala sampai ke sini pun, tapi dia tak dapat kasih sayang daripada seorang suami dia, tidak ada makna nilai dalam kehidupan. Pasal tu Nabi respect walaupun serba kekurangan yang ada kepada Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali mampu membahagiakan Fatimah. Mampu membahagiakan Fatimah. Pasal tu mati Fatimah, barulah Nabi kahwin. Ketidak Nabi tak kahwin. Nampak tak? Baru Nabi kahwin. Barulah Fatimah kahwin. Fatimah kahwin pula Sayyidina Ali kahwin. Nabi kahwin dengan Fatimah. Fatimah mati. Nabi Sayyidina Ali kahwin dengan Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah. Bila Fatimah dah meninggal, barulah Sayyidina Ali kahwin. Ada faham? Ada demai satu macam dah. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salati qala wajjahtu wajhi alladhi fatara samawati wal ard. Dash di situ dengan arti kata doa tu panjang. Okey, dia sengkang, dia kata panjang, ila qaulihi, sampailah wajjahtu wajhi alladhi, yang kita nak baca tu sampai ila qaulihi, seperti mana kata qaulihi dalam perkataan ni minal muslimin. Maksudnya sampai perkataan muslimin. Lepas tu kita sambung lagi. Apa kita sambung? Kita kata Allahumma anta malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka ila akhirih. Rawahu al-Imam Muslim wa fi riwayatin lahu inna dhalika fi salatul laili. Hadis ni nak ajak pada kita, Sayyidina Ali kata, ni hadis Sayyidina Ali. Pasal tu di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bila dengar saja daripada Nabi, terutamanya bab solah. Bab solah dia perlu respect. Pasal Sayyidina Ali semayang sejak daripada kecil lagi. Dan dia dengar Nabi SAW semayang. Macam mana pergerakan Nabi. Apa kata dia? Dia kata, wallahi aku pernah semayang dengan Nabi. Dia kata, aku pernah semayang. Innahu kana idza qama ila salati, bila berdiri saja semayang. Dia kata tentang sifat Nabi SAW, dia kata wajjahtu wajhal ladzi fatara samawati wal ard. Dia sengkang ila qaulihi minal muslimin. Maksud tu dia baca lagi. Sebenarnya doa kita ni dia sambung lagi, tapi ulama kita tahu kita ni Junaid Balok, dia ringkas dekat tu je. Kalau ikut doa kita ni, doa iftitah kita panjang, tapi ulama dah dekat tu pun cukup dah. Okey, dekat tu cukup dah. Pergi tengok dalam riwayat oleh Imam Muslim, dan kita buka dalam kitab Riyadhus Salihin, dia akan tunjuk 2-3 pelbagai syarah dia. Dia sambung, dia kata apa? Kita kata lagi. Kita kata Allahumma anta malik la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan, kamulah raja segala raja. Tidak ada Tuhan yang kami akan sembah kepada-Mu lah, ya Allah. Kita kata. Lepas tu kita lagi, anta rabbi, ya Allah, ya Tuhan, halah Tuhan kami. Anta rabbi, ya Allah Tuhan, halah Tuhan kami, ya Allah Tuhan. Wa ana abduk, dan aku ni hamba hang, ya Allah. Dan aku ni hamba, ila akhirih, sampai di akhir. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cuba tengok di bawah, di belakang tu adalah dia punya syahid dia. Di belakang tu sebagai dalil dia.
Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat ni dia kata apa? Riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bagi tu apa? Inna dhalika, yang demikian, yang kata hadis ni fi salatul laili. Wallahi Sayyidina Ali kata, yang aku dengar Nabi duk baca wajah tu ni, aku dengar semayang malam Nabi. Semayang malam Nabi. Pasal tu Sayyidina Umar bila dengar macam ni, Sayyidina Umar tak baca pada semayang fardu wajah tu. Dia jadikan semayang qiyamul lail. Terutamanya semayang sunat. Kita nak bermunajat dengan Allah Ta'ala di malam hari, maka kita bacalah doa iftitah ni wajah tu. Kita baca macam semayang tahajud baca yang ni. Kalau kita semayang dalam semayang fardu, maka Sayyidina Umar yang paling tegas sekali. Sayyidina Umar kata, wallahi aku bila duduk dengan Nabi, semayang dengan Nabi, aku dengar Nabi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pendapat dia. Kita tak boleh kata lebih kurang. Nampak tak? Pendapat dia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis-hadis yang sahih duk cerita tentang sahabat-sahabat Nabi ni. Dia kata macam tu. Dan boleh juga kita baca dengan macam-macam wajah boleh baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 10 kali pun boleh. Doa iftitah ni macam-macam. Jangan kita pegang satu. Nampak tak? Jangan kita pegang. Kita banyak pun tak apa. Doa iftitah banyak tak apa. Tapi kalau kita baca doa ni pada tadi doa iftitah maghrib atau isya, boleh tak? Boleh, tak salah. Tak salah. Tapi segi sunnahnya lebih elok kita letak pada tempatnya. Nya. Ada faham? Sambung. Faham ke hadis ni? Senang takkan tak faham kot. Saat ni pergi silap pula macam tadi ni. Hadis muka surat 142. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayatan qabla an yaqra'a fasa'altuhu. Okey. Hadis ni mai daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara, bila Nabi takbir. Ni Abu Hurairah cerita. Hadis ni nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata, aku semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kabbara lis-salati, bila Nabi semayang untuk salah. Ada orang takbir Allahu Akbar, bukan untuk salah. Nampak tak? Nisbah Allahu Akbar lis-salati. Pasal tu dia kata yang Nabi takbir ni untuk apa nama solat. Ada kalanya Nabi takbir bila sahabat Nabi balik berperang, Allahu Akbar Nabi kata. Yang tu bukan nak masuk semayang. Yang tu nama keseronokan sahabat Nabi balik daripada perang. Macam kita selesai Assalamualaikum, kita kata Allahu Akbar. Sunnah Nabi. Kita Assalamualaikum, kita sebut Allahu Akbar. Sunnah. Tapi jangan berjerit kuat-kuat lah kita. Ni mazhab apa ni? Assalamualaikum. Sebab tu kita dedahkan sebelum kita mati, semua hadis-hadis yang kita dengar tu kita letak depan mata kita. Kita tulis bab semayang. Selagi mana hadis tu hadis, pasal kita nak beramal dengan satu amalan yang kita rasa confirm yang mai daripada mulut Nabi, terutamanya hadis yang sahih. Hadis sudah ada yang bila kita ragu, berarti kita ni tak cantik dengan Allah. Ingat, bila dada kita penuh dengan pengotok, bila dada kita penuh dengan benda syubhat, bila dada kita penuh dengan sikap was-was, sikap tak cantik, maka kebenaran Allah nak masuk kat diri kita pun tak cantik. Pasal tu ulama mengatakan Sayyidina Umar, walaupun dia gangster kota Mekah, dia jahat, tapi hati dia bersih. Nampak tak? Dia jahat. Ada orang dia jahat, gila-gila dia jahat, tapi dia tak ada sikap dengki, khianat apa tak. Dia jahat aja. Kira nak tunjuk Rambo. Sama nak pukul. Jenis macam tu manusia ada. Dia main gila-gila, dia jahat je. Tapi nak dengki, nak kata ke orang, semua dia tak ada benda tu. Benda ni ada pada Sayyidina Umar. Pasal tu bila mana dapat saja ayat Quran, dengar dekat telinga dia, masuk kat sini, mampu melembutkan batang tubuh dia. Maka kita kadang-kadang, ya Allah, lebih daripada Quran, lebih daripada hadis kita dengar, tapi kita masuk, kita dengar kuliah, kita nampak balik rumah duk macam tu lah panggil kita.
menunjukkan benda-benda ilmu ni tadi, kebenaran ni tak boleh masuk dekat dada kita, pasal dada kita pengotak. Ada faham? Pasal pengotak dia tak boleh. Macam Imam Syafi'i kan kata apa? Imam Syafi'i mengaji sikit aja dengan tok guru dia. Bila mengaji dengan tok guru dia, tiba-tiba ada benda tak boleh hafal, dia menangis. Dia bukan, ni lakonan semula. Nampak tak? Imam Syafi'i mengaji dengan tok guru dia, ada benda dia tak boleh hafal, dia menangis. Syakautu ilal waqi' su'il hifdhi syakautu ilal waqi', ni syair Imam Syafi'i. Syakautu ilal waqi' su'il hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarni bi anna al-'ilma an-nur nurullah la yuhda li'asi. Ni terkenal tak? Duk dengar selalu, kita duk dengar dia mengadu kat tok guru dia. Imam Syafi'i ni Quran, Imam Muslim bukan Imam Muslim yang Imam Muslim hadis. Imam Muslim yang mengajak dekat dia Quran di Mekkatul Mukarramah. Kata Imam Muslim, sepanjang hidup aku duk ajar kat dia, bila aku tebuk Quran, tak pernah aku bertemu kesalahan yang ada pada Imam Syafi'i. Dalam keadaan macam tu pun dia hafal tok guru dia sikit saja. Sikit saja dia lupa. Menangis tak risak-risak, benda tu dia tak boleh hafal. Kita mengaji macam mana pun, tanya balik semayang apa seninali apa pun tak tahu apa pun. Kita tak pernah risau. Yang ilmu yang kita mengaji ni rupa-rupanya belum lagi masuk duduk dengan hati aku. Dia belum sebati lagi. Tapi Imam Syafi'i susah hati. Pergi jumpa dengan tok guru dia, tok guru dia kata apa? Aku nak beritahu punca yang ilmu tak boleh masuk ni kerana maksiat. Hang berhenti buat maksiat. Yang kedua, dia beritahu fa akhbarani bi anna al-ilma nur. Yang kata ilmu ni semua kita mengaji ni, nama dia ilmu ni, bi anna al-ilma nur. Ilmu ni adalah nur Allah Taala. Ilmu ni nur Allah Taala. Nurullah, yang kata nur Allah, yang kata ilmu Allah Taala, la yuhda, Allah takkan bagi lil asi, kepada orang yang berterusan buat maksiat. Pasal tu kita ni yang duk mai kuliah, ya Allah sendiri usung mai di sini dengan arti kata Allah nak bersihkan kita. Kita baru start duk mai kuliah ni, baru kita masuk dalam washing machine. Ada faham ke? Washing machine ni dia lawan jam. Kita masuk dalam washing machine, kita duk cuci. Biar satu masa nanti kita keluar daripada kuliah kita keluar dalam keadaan bersih, pengotak tu tak ada. Alhamdulillah. Yang itulah kita mahu kan. Termasuk Ustaz yang cakap, semua kita mahu yang tu. Bila mana Allah boleh bagi, ya Allah, benda macam tu kat kita, kita akan rasa keseronokan. Mata'ud dunya wa ma fiha. Allah akan bagi seolah-olah dunia ni hak milik aku yang punya. Nampak tak? Seolah-olah milik dunia ni, Allah kata hak hang. Pasal Allah nak bagi dunia ni kepada orang yang soleh, kepada orang yang memiliki ilmu. Allah tak mau bagi dunia ni kepada orang yang jenis nam jahannam. Walaupun kita tengok dia cari dunia, rupanya dia letih. Benda yang dia cari tu, cari dunia pakai apa nama rantai labuh. Bila makan kenuri dia pakai ada pasal tu dia pakai tudung bagi singkat, nak bagi nampak. Ada faham? Pasal tu dia tak mau pakai labuh, dia bagi nampak. Dia bagi nampak lah benda tu. Berapa kali sangat kalau orang Melayu dulu nak pergi makan kenuri, tak tahulah orang Pulau Pinang. Kalau nak pergi makan kenuri, mesti kena pergi pinjam, kena bubuh semua ni. Kalau tak bubuh malu kan, duk pakai semua pergi pinjam ke orang. Kan buat kadang-kadang anak dia pergi makan kenuri dulu, anak ni balik buka pergi kat mak dia balik. Betul tak? Apa-apa pun tak tahu, ya Allah Tuhan. Pasal apa? Kadang-kadang pergi makan ambil ayam ke saja, tarik tu nak bagi nampak rantai yang gelang-gelang. Ni apa punya korku pun tak tahu, nampak tak? Ya Allah, semua yang dia pakai, berapa kali dia pakai, dia total dalam hidup dia berapa kali sangat, benda tu dia akan tinggal. Yang kita duk bawa diri kita, ya Allah, sampai di kubur dia tembus, adalah ilmu yang kita cari yang berkat. Yang itulah kita mau. Dan ilmu ni akan duduk dengan kita. Dia jadi sahibuhu. Ilmu ni akan jadi sahabat kita. Sampai esok ni dialah membela, bercakap bagi pihak kita. Pasal tu Nabi kata, mana orang yang beramal dengan ilmu, terutamanya baca Quran saja, surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran, kita mati saja, elok kita mati, dia duk cari kita.
Yang kata bacaan Quran ni, Quran duk cari kita. Sampai dalam Sahih Bukhari kata dia nak tembus masuk dalam kubur. Dia nak pertahankan kita, ya Allah. Dia nak jadi pembela bagi kita. Bila malaikat mai untuk menakutkan kita, dia kata jangan takut, aku ada. Sepetahap tu kelebihan ilmu yang kita minta sini. Pasal tu jangan ponteng kuliah. Ada faham? Apa ni apa tak tahu, tapi tak apalah. Ya Allah. Tak mana tak tahu. Okay. Idza kabbara, kata Abu Hurairah, ni hadis Abu Hurairah, idza kabbara lis salati sakata hunaiatan, bila Allahu akbar Nabi takbir untuk sembahyang, sakata Nabi berhenti, hunaiatan seketika, Allahu akbar Nabi berhenti, qabla an yaqra, sebelum Nabi baca surah Fatihah. Sebelum Nabi baca surah Fatihah Nabi berhenti. Fasa'altuhu, yang tanya sama, fasa'altuhu, maka Abu Hurairah pun tanya kat Nabi lepas sembahyang, bukan dalam sembahyang. Lepas sembahyang dia tanya, faqala, dia tanya kat Nabi, maka ya Rasulullah tadi bila angkat takbir Allahu akbar hang diam. Lepas tu baru hang baca Quran. Pasal apa hang diam? Hang baca apa ya Rasulullah? Nampak tak? Siapa tanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya. Maka Nabi kata, faqala, maka telah berkatalah Nabi, aqulu, maka Nabi kata, Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya kama ba'atal bainal masyriqi wal maghrib. Berhenti dekat tu. Cuba tengok, doa ni dibaca oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Kebanyakannya ilmu Imam Syafi'i berpegang dengan wajah tu. Okey, doa iftitah kita di sini memang terkenal dah. Tak apa, teruskan. Okey, teruskan. Walaupun jangan kita kata wajah tu tak betul ni, yang tu benda sunat, jangan debat kalut. Cuma kita mengaji, kita tahu, oh wajah tu ni kata Sayyidina Ali dia di belah malam. Lebih afdal kita baca selain daripada tu kalau kita mampu. Okey, tapi kita duk baca yang tu, baca tak apa, tak salah. Jangan jadikan ribut bin taufan. Faham tak? Pasal ni kelas kita kena bagi keterangan lah. Tapi bila kita dapat benda ni, balik-balik dulu, ya Allah Tuhan, kalau aku boleh cakap benda baik dekat isteri aku, bagi aku cakap. Kalau tak mampu, jangan takut tersalah. Apa ni, apa pula? Balik-balik kita tahu, ni wajah tu salah tu. Dia pun terkejut. Mazhab apa pula laki aku buat main, ya Allah. Tiap-tiap hari benda pelik dia buat main kat aku ni. Pasal kita bila tak pandai kita nak bercakap, maka kita elak, kita doa. Kita doa, kadang-kadang kita dengar, tapi ada manusia yang mana dia mengaji, dia tak pandai bersembah. Nampak? Ada orang kelebihan dia ada ilmu tapi dia pandai. Ini kelebihan Allah bagi. Setengah orang dia dengar kuliah tapi dia nak cerita balik dia tak tahu. Dia untuk diri dia saja. Allah bagi manusia ni berbagai-bagai. Kalau semua nak ceramah, siapa nak dengar? Ada faham kan? Oleh sebab tu dia kata kat sini, Nabi SAW, Nabi doa, satu doa Nabi ni menarik sangat-sangat. Boleh katakan semua sahabat Nabi di kalangan ulama mazhab berpegang dengan hadis ni. Nabi doa, pasal Nabi sendiri sebut apa yang aku baca dalam sembahyang aku. Maka hadis ni lebih kuat kalau berbanding hadis tadi. Pasal hadis tadi cuma kata Sayyidina Ali dalam keadaan sembahyang sunat. Tapi yang ni sembahyang fardu dengan Nabi SAW. Ni sembahyang fardu Nabi. Dan hadis ini yang mana muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Martabat kedudukan hadis ini lebih tinggi tentang doa iftitah. Okey? Doa iftitah, ya Allah. Apa dia? Dia baca doa, Allahumma, ya Allah, ba'id. Nabi kata, ya Allah, Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan aku. Ba'id, jauhkan aku ni, batang tubuh aku dengan dosa. Ya Allah, bila aku angkat Allahu Akbar saja, tolonglah ya Allah Tuhan. Diri aku tak mau ada lekat satu dosa pun tak mau. Sebab Tuhan tak mau orang yang berdiri semayang yang ada penuh dengan pengotok dekat diri dia. Nampak tak? Orang yang berdiri semayang, orang yang berdiri semayang jangan ada pengotok. Pasal tu Nabi kata, ya Allah, Allahumma ba'id, jauhkan aku dengan dosa tu. Khataayaya, dosa. Allahu Akbar, dia tak mau sekali dosa ni doa dalam sembahyang. Kalau kita bawa dalam sembahyang kita dosa-dosa bersama dengan kita tak akan nampak kita tak akan nampak benda yang Allah nak bagi dekat kita. Dia kata sini, kama ba'atal bainal masyriq wal maghrib, seperti mana dia kata Allah jauhkan di antara timur dengan barat.
timur dengan barat. Macam itulah kau jauhkan diri aku dengan dosa-dosa, ya Allah. Ni bahasa ni. Faham tak bahasa ni? Bahasa ni bagus kan? Tak faham pun tak faham, faham baca doa sudah. Dia kata lagi dalam doa iftitah dia, Allahumma naqqini minal khataayaya. Ya Allah, ya Tuhan, basuhlah aku. Basuhlah aku, apa dia kata kat sini? Jauhkan aku lagi satu, ya Allah, bersihkan aku. Bersihkan aku. Allahumma naqqini, ya Allah, kau basuhkan aku min khataayaya. Bila kita angkat takbiratul ihram, kita minta dekat Allah, ya Allah, basuhkan dosa-dosaku. Basuhkan dosa-dosaku, ya Allah, kama yunaqqa sabal abyad min ad-danas. Seperti mana orang basuh baju putih, yang baju putih tu penuh dengan daki, keluar daki, macam itulah ya Allah Tuhan, basuhkan aku, cucikan aku. Ni kita minta dalam doa iftitah, minta dekat Allah Taala. Kita minta dekat Allah Taala. Lepas pada tu kita minta lagi. Doa ni kita dengar, ustaz ni macam doa mati. Memang di bawah tu betul macam doa mati kan. Doa mati, kita anggap hamba macam nak mati, macam tu. Ya Allah, ni Nabi baca doa ni. Nabi baca doa ni. Allahumma ghsilni, ya Allah. Allahumma ghsilni, ya Allah Tuhan. Ni pula mandikan aku. Ya Allah, mandikan aku. Bila kita Allahu Akbar, kita minta Allah sedang memandikan kita. Mandikan kita min khataayaya. Memandi, bila Allah mandikan kita, keluarlah semua dosa-dosa bil ma'i, dengan ayat yang dimandikan oleh Allah Ta'ala, dengan ayat wasalji, ayat putih, wal barad, ayat yang salji putih dengan ayat yang sejuk. Ayat warna putih salji dengan ayat yang sejuk. Ni juga kita minta bagi orang yang kita nak memandikan mayat, kita baca doa, ya Allah, keluarkanlah dosa dia, ya Allah Tuhan. Keluarkan dosa dia dengan ayat yang aku mandikan. Dengan ayat, sama ada ayat-ayat ni ayat salji ataupun ayat sejuk, keluarkan dia, ya Allah Tuhan. Kita minta bagi orang yang penuh, pasal Allah nak terima mayat tu dalam keadaan tidak ada dosa. Allah nak terima sembahyang kita dalam keadaan tidak tersangkut masa sembahyang hasad dengki. Ni duduk sembahyang pangai-pangai yang kepada kita geram dendam kat orang tu, kita tak ampunkan kawan tu, kita sembahyang kita berdiri dalam keadaan sia-sia saja. Nampak tak? Bukan senang, bukan senang. Nampak? Bukan senang, ya Allah Tuhan. Allahu Akbar kabir. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Clearkan hadis ni. Hadis yang seterusnya ni semua doa iftitah je doa ajak kat kita. Belum masuk apa lagi. Ini semua doa iftitah je. Daripada Umar ni dia berbeza sikit. Daripada Umar dia kata annahu kana yaqulu, ini hadis ni nama dia hadis mauqufan. Bila sebut hadis mauqufan, hadis ni adalah mai daripada daripada sahabat Nabi. Pasal tu hampa duk mengaji macam ni bagus. Macam bila ada talaqi ni dia lain sikit. Talaqi ni kita akan khusus, kita akan agak detail apa maksud marfu', mauquf, maqtu', apa maksud hadis ni, mausulan, maqtu'an. Nampak tak? Tapi dalam kuliah-kuliah macam ni tak boleh nak cerita panjang lebar, pasal ni adalah istilah-istilah hadis. Kalau apa mengaji hadis boleh dapat penguasaan istilah macam ni semua, the best. You all can understand. Ada faham? Bagus. Yang ni untuk mendalami, ni duk baca-baca, ada. Kita nak faham dia sahih, dhaif. Takat tu je faham. Ayo kalau boleh, nampak tak? Ada hadis-hadis walaupun dia sahih tapi dia tak boleh guna pakai. Macam kita tengok dalam Riyadhus Salihin. Hadis tu hadis sahih. Hadis sahih, hadis apa? Hadis berkenaan dengan sembahyang Jumaat, ada qabliyah, ada ba'diyah dia. Ada tak? Ahli majlis ada. Dalam kitab Riyadhus Salihin, kita tu ustaz, Imam Nawawi tulis ni, Imam Nawawi tulis dalam kitab dia ada. Siapa kata tak ada? Nampak tak? Kalau kita mengaji mustalah hadis ni walaupun dia Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Salihin, dia himpun semua oleh Imam Nawawi. Dia himpun, dia tak cerita dekat kita yang mana hadis nasikh dan mansukh. Nampak tak? Ada hadis yang kita tengok, ada hadis-hadis yang mana dibuang tapi diletakkan di situ untuk diberitahu. Ulama kadang-kadang ada orang kata, ustaz dah hadis tu dah tak pakai. Pasal apa dia letak? Dia kena letak untuk cerita cerita yang sepatutnya. Dia kena cerita. Maka hadis tu masa Nabi sebelum sampai di Mekkatul Mukarramah, sembahyang Jumaat dah ada.
Depa buat sembahyang Jumaat ni macam Zuhur. Macam nak sembahyang Zuhur, depa ada qabliyah, ada ba'diyah. Macam tu depa buat sembahyang Jumaat. Itu sebelum kedatangan Rasulullah. Tapi bila Nabi SAW Nabi sampai, depa tengok Nabi terus Nabi Nabi jadi imam. Nabi nak baca khutbah. Bila Nabi SAW nak baca khutbah, Nabi suruh Bilal azan. Hampa tengok dalam bab Jumaat esok ni kita masuk, okey? Akan sampai bab tu. Maka Nabi kata kat Bilal pi azan. Bilal pi azan, terus Nabi nak atas mimbar khutbah. Sahabat Nabi tengok, apa dah jadi? Pasal sebelum berani depa azan dulu, depa sembahyang qabliyah. Tiba-tiba main Nabi di bumi Madinah, Nabi suruh Bilal azan, terus Nabi nak atas mimbar khutbah. Di mana ba'diyah dia, ni mana qabliyah dia? Adakah Nabi tak reti? Nampak tak? Macam mana kedudukan hadis yang mengatakan Nabi Ustaz diriwayatkan oleh Imam Muslim ada qabliyah, ada ba'diyah dia. Yang ni pun hadis yang sahih. Ada tapi tak ada. Tak faham Ustaz, tak faham. Nampak tak? Yang ni lah perlu kepada mustalah. Dan sini baru kita kena pergi pada mustalah. Nak kena tengok tarikh yang mana dulu, nak tengok sahabat apa semua. Yang ni kalau tidak kita pening. Ni Ustaz ni saya tak faham lah. Mula. Kadang-kadang bila orang tanya macam tu, soalan tu panjang, Ustaz tak kerti nak jawab, Ustaz. Nantilah. Masa yang kita nak cakap dalam telefon 2-3 minit tak boleh, dia tak akan nampak. Susah kita nak cerita. Termasuk kita tak mampu nak cerita dalam kuliah-kuliah maghrib. Kuliah-kuliah maghrib ni satu kuliah yang sementara nak tunggu Isya. Ada faham? Ada apa-apa buatlah maghrib ni. Ada faham ke? Dia beza dengan dengan talaqi ni, dia lain. Dia kata nak ada satu penting masalah ni. Lepas tu selesai Nabi sembahyang Jumaat. Bila selesai Nabi sembahyang Jumaat, maka Nabi SAW Nabi kata sembang dulu, cakap dulu dengan orang, jangan sembahyang terus, tak boleh. Nabi sampai tegur sahabat Nabi lepas sembahyang Jumaat, jangan terus main ba'diyah. Bersembang dulu, bercakap dulu, pisah, menunjukkan itu bukan ba'diyah dia. Sembang dengan orang dulu, masuk balik sembahyang. Ba'diyah lepas Jumaat ada, tapi syarat Nabi letakkan syarat. Selagi mana Nabi duk bagi isyarat macam tu, itulah kita ambil. Nampak tak? Inilah contohnya macam hadis Aisyah. Aisyah nak pergi kubur, bila matinya Abdul Rahman, Nabi dah jangan pergi. Allah laknat bagi orang perempuan ziarah kubur. Hadis tu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis yang kuat. Ustaz, Allah laknat. Kita balik-balik kita perempuan. Aku laknat ni, Allah laknat kat hang, habis. Allah laknat kat hang. Dia pun tahu, ya Allah, dia pun cerita ke orang. Ustaz, laki saya tak tahulah kuliah apa pun, dia pergi pun tak tahu. Dia duk pergi semua ni hak jenis ustaz gelap-gelap je. Sampai ilmu dia pun gelap satu macam, nampak dah. Tak tahulah dia duk balik mai, duk habaq apa pun tak tahu. Kata sampai saya nak pergi ziarah kubur pun tak boleh, nampak dah. Cara kita tu kadang kita tak habis. Ini masalah. Kita duk tengok memang anak muda yang mengaji cepat ni, memang dia cepat. Dia study dulu, relax dulu, okey. Dan satu lagi pula Nabi kata kat Aisyah, fazuruha. Aisyah, pilah ziarah. Kita pening. Satu hadis kata jangan, satu hadis kata nampak tak. Maka kita kena gabung hadis. Kita kena gabung baru kita nampak. Kalau tidak, ya Allah, pasal ilmu hadis ni dia kena sabar, dia kena ada betul-betul tekad. Kalau betul-betul kita sayang dekat Rasulullah, kita akan pulun cuba mengaji selok-belok tentang peribadi Nabi SAW. Sebelum kita tidur, kita kena ambil satu kitab. Menjadi manhaj kita kena habis. Katalah kepada nama, kita ambil satu kitab nama Zadul Ma'ad, sampai ke kahwin tak habis. Zadul Ma'ad, berapa jilid kan ada? Zadul Ma'ad. Sekurang kita mengaji. Oh yang ni kita kenal. Sebelum kita nak mengaji bab ni, kita kenal ni Rasulullah, macam mana hadis bawa mai, macam mana hadis terkumpul, zaman siapa hadis terkumpul, masa siapa yang start tulis hadis Nabi, siapa di kalangan sahabat Nabi membenarkan dia tulis, ada di kalangan sahabat Nabi yang dah tulis Quran tapi dia tulis hadis tak campur ke, nampak tak? Pasal kita tak pandai macam ni semua, musuh akan main kecelah. Dia main kecelah, boleh ceramuk kedudukan ilmu kita. Ada faham? Hadis ni kena sabar. InsyaAllah bagi kekuatan dekat Ustaz. Ustaz dah tengok anak muda di Pulau Pinang ni pelan bagus. Pelan bagus. Pasal tu dia datang daripada Selangor, semua ada import metal sini. InsyaAllah amal macam mana pun kita ambil dia, kita buka laut jambatan yang nak buat ni kan. Ada faham? Jambatan satu lagi bubuh dalam tu. Habis cerita. Ya Allah.
Daripada Umar dia kata annahu kana yaqulu. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata subhanaka subhanakallahumma wa bihamdik. Yang ni doa Sayyidina Umar. Doa iftitah Sayyidina Umar. Kalau pernah dalam kitab Zadul Ma'ad, 3 muka surat dia cerita berkenaan dengan Sayyidina Umar saja tentang doa iftitah. Kalau kita mengaji tentang doa iftitah, Sayyidina Umar begitu tegas dengan pendirian dia. Sayyidina Umar ni dia pelik sangat-sangat. Boleh katakan semua amal ibadat, semua campur tangan dia. Tak ada siapa di kalangan sahabat Nabi yang macam dia tegas. Semua sudut, bab zakat ada dia, bab solah ada dia, semua bab ada dia. Semua bab ada dia. Sampai mimpi berkenaan dengan azan pun kalau ikut Syafi'i meletakkan Umar dulu. Tapi kalau ilmu hadis dia letak Abdullah bin Zaid dulu. Baru Umar mai, tapi kita letak Umar dulu. Keistimewaan Umar ni punya banyak sangat-sangat ni Allah Tuhan. Dia baca doa ni. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, rawahul Imam Muslim. Nampak tak kita boleh baca dengan doa ni pun boleh. Subhanakallahumma wa bihamdik pun boleh juga kita baca. Kita ada sungai. Memang kita akan dengar daripada mulut-mulut orang. Bila kita dengar macam ni kita pun diam sudah. Ini bukan tak ni zikir luar daripada sembahyang. Ni hadis ni bab kita nak mengaji ni bab sembahyang. Dia susun Ibnu Hajar susun ni bab sembahyang tang mana? Tang doa iftitah. Kita jangan lari daripada tajuk. Bab zikir ada kat belakang nanti. Ni dalam sembahyang. Nampak tak? Jangan kita bawa hadis ni, ini adalah zikir Sayyidina Umar. Di luar ni dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Maka hadis ini rawahul Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan hadis ini sanad dia munqati', sanad dia terputus. Nampak tak? Ada dua ulama. Satu ulama kata sanad hadis ini terputus. Satu lagi Darul Qutni mausulan. Dia kata hadis ini berhubung dengan Nabi. Hadis tak hubung dengan Nabi. Nampak tak? Ada mengatakan hadis ini tak berhubung dengan Nabi. Hadis ini tak berhubung dengan termasuk tak berhubung. Munqati' ni tak langsung berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini bukan mai daripada terputus daripada Sayyidina Umar. Yang kedua, ulama mengatakan mausulan. Mausulan hari ini saja sikit istilah, okey? Sekali-sekala. Kadang-kadang di masjid-masjid ustaz tak terang, masuk orang mau baca sudah. Rawahul Imam Muslim munqati' sudah. Pasal nak cerita panjang-panjang dalam masjid, tengok mana dia patut nak kebanyakannya masjid hari ni, kebanyakannya di pamer lepak. Dia tunggu bila nak habis lagi mamak tu. Nampak dah? Dia bukan nak dengar kuliah. Kita pun tengok, kita tahu kadang-kadang kita pergi setengah tempat, kita tak ada mood nak mengajar. Kadang-kadang setengah tempat biar ustaz tak buat apa-apa pun persiapan. Pipi macam tu sudah. Pasal dia memang dia lepak satu macam 10 kali bangun apa nama kencing. Kita tahu signal tu signal kurang ajar, ansat kau nak habis nampak dah. Macam-macam manusia Allah. Tapi setengah tempat bukan nak kata lelaki-lelaki muslimat kan, kuliah-kuliah muslimat di sana fantastic. Kita pergi pun kita bersemangat. Bukan kita pandai muslimat, tak pandai. Bukan bab tu. Bab depa dengan kita, dia dengan tekun dia, kalau kita tanya sikit je tu depa jawab dah. Hari ni punya perkembangan depa lebih ke depan lagi. Tentang ilmu-ilmu ni ke depan. Kita tengok depa kadang-kadang di sana nanti buat apa nama Ustaz Ibn Rajab kat sana, ada seorang profesor yang datang daripada Amerika. Dia buat apa nama dekat Bangi untuk pelajar-pelajar yang teringin nak lanjutkan pelajaran, tapi kena sedia betul-betul. Dalam masa 6 bulan dia bagi mustalah hadis lah, usul hadis lah. Tengok pelajaran tu syllabus tu tinggi, hampir macam master, belum master lagi. Hampir dia BA, BA, bachelor dia buat. Tapi tahap tu apa kena nak betul-betul, kena bersungguh. Hampa mi lola dapat saja alam makbul pun jadi. Kita tak maulah ambil sijil makbul. Sekurangnya dapat jahit kan? Jahit jidan. Faham jahit apa dia? Tak faham tak apalah. Baik, amat baik kan, excellent. Dia kata benar. Dia kata muntas. Ni nama tahap-tahap lah. Lah ni kita tengok boleh katakan 99% yang masuk mengaji dengan dia semua adalah orang akademik. Tapi dia masuk, ya Allah Tuhan, bila ustaz tanya sikit usul hadis cakap macam tu sampai kita pun lupa. Matan Baiquniyah abda'u bihamdi Muhammadin nabi ursila wa dhi min hadis idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwaluha sahih. Dia boleh hafal.
Kita kata yo ustaz mengaji hak lama dah. Masa umur 21 je mengaji umur. Kita nak kena ingat, tapi dia boleh ingat, dia boleh syarat macam ni macam pertama. Dia cerdik, tapi Masya Allah dalam masa 6 bulan ni baru dia masuk, dah 2 bulan, tak lama lagi habis, 4 bulan lagi. Minat sungguh-sungguh. Dia kerja, lepas kerja balik pergi mengaji malam. Dia ada kelas malam. Kelas malam dia ada 3 jam. Kelas malam dia sambung start pukul 8 lepas maghrib masuk. Dahsyat. Berarti dia kesungguh. Ustaz fikir bila masa dengan kerja dia, dengan anak dia, dengan rumah tangga dia, dengan masak dia, dengan serika baju, dengan basuh baju, kita fikir dalam masa yang sama dia boleh ni. Dengan nampak ni tak ada apa-apa macam ni, Allah Tuhan apa pun tak ada, boleh sebab tu ada masa lapang saja ambil buku ni ulang balik baca. Walaupun sikit ustaz mengajak ambil sikit, tapi hampa punya ni ingat bab ni susun bab ni. Sahabat Nabi yang cerita yang duduk dengan Nabi macam ni. Sahabat Nabi macam ni. Nampak tak sayang pelajaran ni kita ambil duduk macam ni semua ni dalam masa yang sama habis macam tu je. Kena ada ulangan, kena ada kesungguhan. Walaupun kita mengaji sebulan sekali 1 jam, tapi anggap macam 1 tahun. Ada faham? Kan. Maka hadis Sayyidina Umar ni kata putusnya di kalangan ulama hadis di bawah tu mauqufan. Bila sebut mauqufan apa dia? Hadis ini adalah fatwa pendirian Sayyidina Umar sendiri. Dengan arti kata hadis ni tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Sayyidina Umar. Habis. Mai pula hadis Nabi yang lain. Wa nahuhu dia kata min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an. Indal khamsa wa fihi kana yaqulu ba'da takbiri. Yang ni kena betul. Yang ni kedua-dua tempat boleh. Ba'da takbir ni kena dengar betul. Dia kata a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Maksud dia kata kat sini hadis ni dia kata wa nahu sama dengan ini. Maksud dia ulama mengatakan lebih afdal pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ajak kat kita bila kita sembahyang jangan bagi syaitan mai. Macam mana cara? Abu Sa'id Al-Khudri tanya kat Nabi, ya Rasulullah, kita sembahyang kita tak mau ada benda kita mau keduniaan mai kat kita. Nabi kata tidak ada untunglah orang yang sembahyang. Halaka salatak, Nabi kata halaka salatak. Sahabat Nabi mai mengadu dekat Nabi yang sembahyang dia ni duduk ingat merata. Nabi kata halaka salatak, halaka salatak, halaka salatak. Sembahyang musnah, sembahyang ada musnah. Pasal di situ ada jolokan syaitan. Dia bagi hang pandang ke kiri ke kanan sampai hang tak boleh dalam sembahyang tak boleh khusyuk. Tak boleh khusyuk pun, maka sembahyang hang dah lingkup dah. Pasal tu Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok dalam kitab Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata Allah Subhanahu Wa Taala minta kalau sepanjang hidup kita tak boleh ingat dekat Allah Taala, Allah memaafkan kita. Sepanjang hidup kita semua tempat kadang-kadang kita pergi supermarket kita lupa kat Allah. Kadang-kadang kita pergi taman seronok tergedik-gedik kita lupa dekat Allah. Kita lupa sepanjang. Tapi satu tempat ya Allah kata. Allah kata apa nama? Fa aqimis solat li dzikri. Satu yang Allah sebut dalam Quran. Wa aqimis solat li dzikri. Bila hang berdiri untuk sembahyang li dzikri. Sembahyang hang ingatlah dekat aku. Tadi hang duduk di rumah hang tak ingat kat aku. Tapi bila hang mai saja ambil wuduk, hang nak semayang, ambil semayang ni untuk hang nak mai untuk aku. Wa aqimis solat, bila hang berdiri Allah kata li solat untuk semayang li dzikri. Hang semayang untuk aku, cuba hang ingat dekat aku. Cuba hang ingat dekat aku. Bila kita semayang tiba-tiba ya Allah kita bukan kita sengaja nak pergi khusyuk tak semestinya. Maksud Allahu akbar. Ya Allah kita semayang, kita tenang. Walaupun duk dengar kita tenang. Bukan otak kita duk fikir. Lepas ni aku nak beli madu 1.40 tu. Dia set kepala otak dia masa semayang apa benda nak beli. Yang itulah nama dia nama. Maka orang jenis macam tu kata Imam Ghazali, bila dia orang jenis semayang macam tu tak ada apa-apa. Maka Imam Ghazali kata, nak tahu tak semayang kita ni ada hidayah atau tidak? Semayang kita yang lepas semayang kita tak boleh usung hidayah petunjuk pasal dalam semayang kita tak mampu ingat dekat Allah.
Dalam semayang kita tak mampu kat ingat kat Allah. Allah kata, sampai semayang pun hang tak ingat dekat aku, tang mana tempat yang aku nak bagi kat hang pahala. Hang semayang aku nak bagi kat hang pahala, aku nak ubah diri hang, sampai hang semayang pun hang tak boleh ingat dekat aku, apa benda aku nak bagi kat hang? Apa benda aku nak bagi kat hang? Apa benda yang aku nak bagi kat hang? Nampak tak? Pasal tu semayang ni kita cubalah. Semayang ni kita cuba. Pasal tu Nabi duk ajak dekat kita, Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat-sahabat Nabi yang lain mengadu dekat Nabi. Macam mana nak bagi semayang ni jangan ada sangkut dengan syaitan iblis. Pertama sekali kita kena jaga masa kita masuk bilik ayak. Situ kita kena jaga sangat-sangat. Bila kita keluar kita sebut ghufranak. Habis-habis lekeh. Ghufranak, aku minta ampun ya Allah. Kita minta ampun dekat Allah Ta'ala pasal kita masuk di situ, lunggukkan syaitan ada. Lunggukkan syaitan. Bila kita keluar sebut ghufrana, syaitan sepatutnya dia duduk di kawasan dubur kita, jatuh. Masa tu kalau orang tak sebut ghufrana, Nabi kata fi maq'idatihi, tempat duduk dia, syaitan di kawasan duburnya. Masa tu bila semayang, kot bunyi. Aku kan dia akan buat. Kadang-kadang bukan kita gentut pun, dia yang buat begitu. Ni hadis Nabi tahu. Ya Allah, hadis Nabi buat ni. Pasal tu dia kalau kita baca Quran dia lari sampai tergentuk-gentuk semata berak-berak. Hadis Nabi duk kata kat kita. Pasal tu tempat yang paling bimbang di situ. Yang kedua masa semayang, lepas azan Nabi kata dia kelari, dia lari, lepas azan dia patah balik. Syaitan akan patah balik menuju kepada orang yang sembahyang, orang yang semayang. Pasal tu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata, fihi kana yaqulu ba'da takbir. Maka dalam semayang, Allahu Akbar, sebelum kita baca doa iftitah, maka boleh kita baca a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Nampak tak kita baca doa tu? A'udzubillah cukup dah. Ya Allah, aku minta lindung sangat-sangat jangan main syaitan dekat aku. Di bawah ni dia kata syaitan yang kutuk, syaitan nak mengaku, syaitan yang ganggu aku, kita ludah kat syaitan. Nampak tak? Semua. Tapi kalau kita semayang, tiba-tiba ada gangguan sikit, kita ambil sebelah kiri macam sajak ludah. Sikit je. Bukan yang bergaduh dengan kawan tu. Syarat saja, sikit saja. Macam tu. Ataupun kita kata kat diri kita, kazab tak. Semua ni kita dah ambil dah. Kita latih lah. Pasal kita semua tengah semayang duk main. Kita main kacau. Tak payah kita tutup mata kita. Okay? Nabi tak pernah semayang tutup mata pun. Tapi kadang-kadang dia main. Satu macam ustaz pun kadang-kadang. Nampak? Kadang-kadang dia main. Satu macam ganggu dia ni. Tutup mata taklah haram, tapi ulama mengatakan makruh. Kita sendiri tak semayang. Pasal mata kita nampak di tempat sujud kita. Tempat sujud kita. Habis. Kita tengok hadis ya Allah Tuhan. Tengok hadis lagi. Ada masa kan? Ada masa lagi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu as-salata bi takbir. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apa Aisyah kata? Ni dia kemai kat kita panjang lagi ni berkenaan dengan okey. Kata Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihuna salat, bila Nabi buka sembahyang dengan takbir Allahu Akbar, mesti. Kalau orang yang buka dalam sembahyang dia pipit, batal sembahyang, lingkup min jahannam. Nampak tak? Batal sembahyang. Pasal mesti ada 3 tempat yang bernama yang bagi cantik sembahyang kita, wuduk kita, takbiratul ihram dan surah Fatihah. Benda ni, maka dia pasal tu Aisyah kata Nabi buka saja sembahyang, yang nak tahu kata Nabi nak sembahyang, Nabi bertakbir. Lepas tu wa qiraati, terus Nabi baca Allahu Akbar, terus Nabi baca. Nabi baca apa? Bilhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti kita tengok Aisyah nak bagi tahu sepanjang aku semayang dengan Nabi. Lepas tu pula apa nama, Abu Bakar, Omar, Osman di kalangan sahabat Nabi semayang Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ambil bab tu belum lagi kan? Nampak tak? Dia start dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nanti kita tengok dia masuk, kita tengok Bismillah ni kena apa nama, kena zahir ke tak zahir ke? Boleh masuk belum bab ni? Alim majlis belum lagi kan? Dah kan? Menunjukkan apa nama, kalau kita mazhab Imam Syafi'i, kita ambil juga hadis di kalangan mazhab hadis, terutamanya ulama-ulama hadis, semua kalau kita pergi, kalau di kawasan tempat sini je, kalau kita pergi di tanah Arab, India, baik Pakistan, baik Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak tak? Itu Pakistan lah tu.
Dia terus dengan alhamdulillahirabbil alamin, dia tak sebut bismillah. Di tempat kita kena zahir bismillah, pasal kita ambil hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada hadis dia, hadis yang sahih juga. Maka kedua-duanya boleh beramal, tapi sudah tentu kedudukan tanpa bismillah lebih afdal. Tapi nak baca bismillah pun tak apa, janganlah cepat sangat. Saat ni buat di masjid tanpa mampu pula, satu hal pula. Cuma kita ni kita mengaji ni, kita cerita semua lah, tapi kita tolong sayang pada masyarakat kita, pasal kita nak didik masyarakat. Kecuali kalau hampa pergi di tempat Ibn Qayyim tu, buatlah suka hati hampa, pasal semua tu jenis geng macam tu. Nampak tak? Di sini macam-macam tu, ada hak kelabu, hak macam-macam warna ada sini. Biru pun tu ada, hijau pun ada, yang tak ada warna pun ada. Nampak macam-macam ada. Jadi kita kena raih lah sikit, kena raih. Terutamanya kita duduk di masjid, di surau yang orang bagi kat kita tapak untuk kita bercakap, berdakwah, maka raih tempat tu. Kita jadi imam pun kita angkat doa. Minta doa, dia jolok kat aku. Contoh contoh buat dah. Kita angkat, ya Allah kan. Ya Allah. Maka dia kata kat sini, Aisyah kata, dia buka dengan takbir, lepas tu dia baca alhamdulillahirabbil alamin, wa kana idza raka'a, dia kata lam yuskhis, dia kata ra'sahu walam. Oh ya, hadis ni semua kita dah ambil dah, macam mana nak kita nak rokok kan. Hari ni dia dah cerita dah masuk dalam rokok. Jadi Ustaz tak payah tunjuk gambar rokok kan, pasal semalam. Dah hari ni dah ambil belum? Ada rokok kita dah ada kan? Ada rokok dia kita ambil dah. Walakin baina dhalik, maksud dia kata kat sini, kita rokok ni kena letak benda dekat ni, dekat lutut ke? Tangan kita atau lutut lah tu, tempurung pula kan. Kita pegang kat sini, kita kena buka. Mungkin semalam Ustaz sampai yang hadis semalam, cara semayang rokok macam biasa. Okey, rokok macam biasa. Rokok ni macam biasa, senang, cuma nak bagi sama bawah tu. Dia ulang balik sebenarnya, dia ulang balik. Okey, dia ulang balik di sini. Dia kata kat sini, dan tidak mengangkat kepalanya dan tidak menunduk kepalanya. Nampak? Menunjukkan dia kata rokok, sifat rokok ni lam yuskhir, maksud dia kita rokok selalunya kepala kita nampak di tempat di tempat sujud kepala kita, tak macam tu, dan tak ke bawah. Apa nak kata tak tahu, panggut sudahlah. Faham? Maksud dia kepala kita tampak tempat sujud. Nanti sifat rokok ni kita dah ambil dah. Betul? Kita dah ambil dah rokok, jadi tak payah panjang lagi. Wa kana idza rafa'a minar ruku'i, bila kita bangun daripada rukuk, dia kata lam yasjud, dia kata hatta yastawi qa'iman. Ni pun kita dah ambil dah. Masa kita rukuk, lepas tu kita naik balik rukuk, kita berdiri betul dulu, lepas tu barulah kita pergi kita pergi sujud. Dia duk ajar kat sini. Dia kata wa kana idza rafa'a minar ruku'i, bila kita bangkit daripada rukuk, jangan terjun pi sujud. Dia kata berdiri dulu betul-betul, barulah pi sujud. Tu tuan kitab kata. Dia kata lagi kat kita di sini, wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujudi, bila kita angkat pula kepala kita dari sujud, dia kata lam yasjud, jangan kita sujud hatta dia kata, jangan kita sujud lagi hatta yastawiya jalisan, sampai kita duduk elok-elok baru kita sujud tempat yang kedua. Yang ni faham kan? Yang ni senang sangat-sangat. Ada faham ke ni? Ada ni senang. Wa kana, dia kata yaqulu fi kulli raka'ataini tahiyat. Setiap dua rakaat dia ada apa nama? Dia ada tahiyat dia. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Okey, duduk tahiyat. Wa kana, dia kata yafrishu rijlahu yusra wa yansibu al-yumna wa kana yanha an uqbati syaitani. Allahu akbar kabira. Maksud kat sini apa bahasa kat sini tulis ni? Baginda pada kita membentang kakinya kirinya dan memacakkan yang kanan. Faham ke ni? Maksud dia kita duduk di tahiyat yang awal. Apa nak kata, tahiyat awal kita pacaklah. Ni kita duduk satu. Kan? Tahiyat awal. Tahiyat akhir pula kita duduk apa? Punggung kita duduk di kawasan lantai kita. Tu dia ajak. Tapi wa kana yanha, yang dia tak bagi, dia kata kita pacak. Pacak maksud di sini macam nak kata, dia berdiri pacak macam tu. Dia duduk dalam keadaan, tahu tak pacak?
Ni punggung dia duduk dia duduk pacak macam tu. Nak tahu macam ni, insya-Allah kita tunjuk nanti di masjid. Dia akan buat rakaman. Tanya kat ahli majlis. Ahli majlis dia tengok macam mana sujud, macam mana rukuk, macam mana tahiyat, kita dah ada dalam rakaman dia. Clear tak ni? Siapa nak tanya boleh tanya ke ustaz. Wa kana yanha, dia kata syurri rijla zira'ihi. Maka dia kata kat sini lagi melarang seseorang, dia kata membentangkan dua lengan kakinya di tanah seperti binatang buas. Dia kata membentangkan kakinya depannya, dan adalah baginda, dia kata menyudahi solatnya dengan salam. Okey. Hadis ni nanti ustaz tunjuk kat hangpa lah, okey. Hadis ni ustaz tunjuk kat hangpa, dikeluarkan oleh Imam Muslim, tetapi hadis ni ada illah dia. Ada sikit kecacatan dia. Ada sisi kecacatan. Dia duk ajar tak boleh kita pacak. Nanti ustaz tunjuk kat hangpa, okey. Nanti ustaz tunjuk macam mana dia pacak, macam mana kaki tak boleh kita ni berdepan dengan kiblat. Masa kita sembahyang tak boleh. Semua hadis ni insya-Allah. Maksud hadis ni, kita diperintahkan, dia kata membaca surah Al-Fatihah dan juga menyempurnakan cara-cara gerak-geri solat, iaitu rukuk dia, sujud dia, duduk dia antara dua sujud dia, tahiyat dia kata, maupun kita baca tahiyat awal atau akhir. Yang tu yang dia nak bawa mai kat kita, yang tu je. Selain daripada tu jangan buat pacak yang tu semua. Itu semua amalan daripada syaitan. Pasal kalau orang yang kita tengok, macam mana nak kata pacak? Tak nak pacak, dia pacak kaki dia satu macam ni, dia duduk atas punggung dia. Yang ni upacara kebanyakan ibadat yang dilakukan oleh puak Siam. Kadang-kadang orang masuk undu kenapa dah depa semua jenis, depa tak duduk sila, depa pacak je. Maka yang ni adalah perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan tak dibenarkan. Yang tu je dia nak bagi tahu. Kalau nak ni pun kita kena ada pacak yang dibenarkan. Ada di kalangan sahabat Nabi, macam orang Afrika, dia tak boleh. Setengah orang dia tak boleh pacak, dia boleh buat macam tu pun boleh. Sakit. Setengah orang nak buat macam ni sakit. Pasal dia umur 55 tahun baru nak sembahyang, sakit. Kena sakit. Benda ni insya-Allah bagi tahu kat hakam nanti akan tunjuk. Ya Allah. Boleh tu nak? Kita ambil satu lagi hadis. Hadis yang susah, hadis ni senang je. Cuma dia nak kita rokok, cara rokok Nabi buka dengan macam tu. Aisyah cerita tentang sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Mai pula Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar. Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kana yarfa'u yadai hadwa mankibai idza tataha as-salata wa idza kabbara li ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i. Hadis muttafaqun alaih. Okey. Hadis ni cuma hadis Abdullah bin Umar saja, bukan sahabat Nabi. Okey. Semua di kalangan mazhab mengatakan takbir ni yang wajib dan rukun ialah takbiratul ihram saja kita kena angkat. Yang lain tak. Clear? Satu. Takbir intiqaliyah ni, maksud takbir intiqaliyah ni ialah, ini nama takbiratul ihram. Macam sami Allahu liman hamidah, ni nama intiqaliyah. Allahu akbar nak bersujud, intiqaliyah. Okey. Takbir intiqaliyah ni kita tak angkat pun tak apa. Tak angkat pun tak apa. Okey, tak angkat pun tak apa. Itu yang pertama. Ustaz ulang sekali lagi. Yang pertama sebelum nak masuk hadis ni. Yang pertama, takbir yang kita kena angkat tangan ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbiratul ihram memang kita kena angkat tangan. Satu. Kedua, ustaz akan bagi banyak. Kedua, kalau kita angkat takbiratul ihram saja, yang lain tak angkat pun sah sembahyang kita. Kedua. Ketiga ialah kalau mengikut di kalangan sahabat, ada di kalangan sahabat mengatakan, aku tengok bila Nabi sebut Allahu akbar saja Nabi akan angkat tangan. Semua Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi pergi sujud, Allahu akbar. Di antara duduk dua sujud nak bagi Allahu akbar. Nampak tak? Bila sebut Allahu akbar je Nabi angkat. Itu cara nombor 3. Kalau kita tengok ada orang buat macam tu, jangan kita, ni apa ni mazhab Syiah ni? Kan? Syiah kepala otak apa? Itu memang ada nas dan ada dalil dia. Yang keempat peribadi Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar. Peribadi anak Sayyidina Umar. Yang ni. Anak Sayyidina Umar mengatakan, wallahi
bagi aku di 3 tempat ni mesti kena angkat. Ini bagi dia. Okey, tapi itifak di kalangan ulama hadis dan itifak di kalangan sahabat juga mengatakan takbiratul ihram yang pertama, yang sebagaimana mula-mula dulu kita kata la tatimus salah, tidak sempurna sembahyang melainkan dengan 3: wudu, takbiratul ihram dan Fatihah. Dengan arti kata takbir yang lain tak termasuk. Tapi pendapat Abdullah bin Umar, dia nak kalau boleh di 3 tempat ni mesti kita kena angkat. Ini pendapat. Dan hadis ni kuat tak? Kuat. Hadis ni kuat. Hadis ni kuat pasal tu di kalangan ulama-ulama sunnah memang dipegang. Di mana takbiratul ihram, Allahu Akbar, 1. Yang kedua, masa rokok. Nak pergi rokok, Allahu Akbar, 2. Okey. Yang ketiga mana? Sami Allahu liman hamidah, 3 tempat mesti. Okey, masa dia kata adalah diri Nabi, mari kita baca balik. Oleh sebab tu ada 4 kaedah yang kita nak angkat takbir ni, ada 4 teman. Daripada Abdullah bin Umar, dia kata sesungguhnya aku, Abdullah bin Umar anak Said Umar, sesungguhnya aku bersama-sama dengan Nabi SAW. Bila aku bersama-sama dengan Nabi SAW, kana yarfa'u yadai hadwa mankibai. Aku tengok takbiratul ihram, pasal Abdullah bin Umar ni dia straight. Dia kata Sayyidina Umar baik, anak dia baik, bapa dia baik, berpegang mengatakan takbir dekat ni. Hazwa mankibai. Nampak tak ada orang tadi Superman. Nak mampu Superman. Nampak tak sampai Nabi kata bila nak angkat takbiratul ihram, tangan ni mesti menghadap ke kiblat. Bukan? Ni nama dia ada penyakit Parkinson. Ada faham? Ni hadis. Pasal tu ya Allah, kadang-kadang bila kita semayang tapi kita tak boleh buat yang terbaik, rugi tak rugi. Kan? Salah ke agama dak ajak? Tak salah. Ada orang kata ni puak dok atrome ni puak tu. Ya Allah ya Rabbi. Kita tengok hadis dah, hadis muttafaqun alaih. Bila kita tengok orang macam tu duk cakap, kita doa dekat dia. Allahumma yahdihim, kita bagilah dekat depa, Allah bagi hidayah. Jangan lawan orang macam tu, jangan lawan. Kita rasa syukur walaupun dia mengaji tinggi sampai tahap doktor, tapi dia duk cakap kita Superman, kesian dekat dia. Rupanya ilmu yang dia ada Allah tak nampakkan sudut hidayah Tuhan. Tak nampak. Walaupun nampak mengaji lebih kurang, tapi ya Allah, nah kan, alhamdulillah kan. Ya Allah, hadis ni kuat tak? Kuat. Kalau hadis ni hadis Darul Qutni ke hadis mana ke, tak apa. Tapi hadis ni kita nak letak tak mana? Masalahnya kalau kita kata angkat semayang macam ni ada, kita teringin nak dalil. Allahu Akbar. Macam ni orang nak buat. Kalau ada, okey. Rugi tak? Rugi. Pasal benda hadis yang sedia ada depan mata, ajak kita macam ni. So kenapa kita tak membuat benda yang confirm daripada sahabat? Benda confirm sahabat. Tapi masalah Sayyidina Umar ni dengan Umar ni, dia cengih, dia pegang satu tu je. Sedangkan Imam Muslim dua keadaan hadis. Nampak? Dia pegang, dia kata mesti. Dia kata masa takbiratul ihram, Allahu Akbar, hazwa mankibai. Kana aku tengok Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar, aku duk tengok Nabi. Pasal di kalangan sahabat Nabi memang respect dengan Abdullah bin Umar, pasal dia nak ikut totally daripada Nabi. Dan hadis dia bukan lekeh, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kana yarfa'u yadai hadwa mankibai. Aku tengok Nabi bila angkat saja sama dengan ni. Di takbiratul ihram 1, lepas tu pula masa dia nak rokok, nak Allah lagi sekali. Maksudnya tidak di 3 tempat. Nampak, di 3 tempat. Pasal tu Imam Syafi'i meletakkan juga di 3 tempat. Yang lain tak ada dah kita. Yang lain tak ada, kecuali kita nak naik Allahu Akbar, rakaat yang seterusnya. Nampak tak? Benda tu jangan kita perbesarkan, cuma sekadar ilmu lah. Kalau kita tahu sunnah kena 3 lah, mana 1? Tak mau macam tu semua ribut-ribut taufan, kita tak mau. Pasal sahabat Nabi kita la tatimus salat, tak sempurna solat. Cuma ada di situ takbiratul ihram. Yang kita nak pergi rokok tak angkat pun tak apa. Sami Allahu hamidah tak angkat pun tak apa. Kalau nak angkat lagi bagus, nak angkat lagi bagus. Ada faham ke cakap? Sambung. Ya Allah Tuhan, mari kita tengok. Oleh sebab tu Abdullah bin Umar tak hadir dalam majlis. Terang kat mana? Dia tak pernah hadir, yang duduk berbelah-belah hari dengan Nabi, dia tak hadir.
Maka dia kena tanya kepada siapa? Dia kena tanya kepada Abi Umaidi As-Sa'idi. Ingat tak? Hai, Abi Umaidi As-Sa'idi ni, dia salah seorang sahabat Nabi yang ikut serta minta izin dekat Nabi. Kan sok cerita duduk dengan Nabi 17 hari, 18 hari, 19 hari, 20 hari. Ya Rasulullah, hang bagilah peluang dekat aku nak duduk dengan hang. Ya Rasulullah, aku tak mau balik rumah langsung. Aku nak tengok cara hang semayang. Dia tak abad cara semayang, cuma nak tengok cara semayang Nabi. Mereka ni nak ikut totally daripada Nabi SAW. Minta izin nak duduk dengan Nabi. Maka oleh sebab tu ulama kata, lah ni kita nak tanya. Abdullah bin Umar kata Nabi duduk angkat tangan dekat sini. Mai kita tanya kepada orang yang hadir duduk tengok Nabi semayang. Betul tak betul? Kena refer tanya kepada orang yang ada dalam majlis yang tengok Nabi. Mereka tanyalah dekat apa nama? Hadis Abi Humaidi As-Sa'idi, nama hadis ni. Tanya dekat dia. Pasal dia ni adalah orang yang ikut dengan Nabi. Tanya dekat dia, lah ni nak tanya kat hang ni. Nak tanya kat hang, dia kata, ni apa nama, angkat takbir sampai mana? Maka dia pun jawab, dia kata apa? Yarfa'u yadai hatta yuhadhiya bihima mankibai, dia kata, summa yukabbir. Aku tengok Nabi angkat dulu, Allahu Akbar. Itu pula dia kata. Nabi angkat, dia kata. Tapi yang paling penting, tempat angkat Nabi tu betul. Nabi angkat dalam sini, Nabi angkat dulu, Allahu Akbar. Lepas tu setengah orang angkat, Allahu Akbar. Nampak tak? Terpulang, Allahu Akbar. Nabi angkat, Allahu Akbar. Terpulang masing-masing. Yang ni, yang paling penting, tempat angkat dia sama tak? Sama dengan Abdullah bin Umar. Walaupun Abdullah bin Umar, dia tak duduk dalam berbelah-belah hari itu, refer balik bagi sahabat Nabi yang duduk berbelah-belah hari, tanya dekat dia, rupanya jawapan yang sama. Pasal tu hadis ni akan kedudukan dia tinggi. Clear? Clear. Tengok pula hadis yang seterusnya. Bab semayang ni, macam mana pun sahabat Nabi yang tak hadir tengok Nabi tu, mesti rujuk dengan orang yang hadir, baru sah kedudukan hadis tu. You all understand? Pasal tu kadang-kadang orang tanya, Ustaz, yang mana sahabat kita kena sebut nama sahabat tu? Panjang pula lah. Yang tu lah memerlukan kepada penuh talaqi. Sahabat Nabi pada Rafi'i 1, 2, 3, 4. Yang ni lah kelebihan apa nama. Nampak tak? Kita kena tahu ni jenis-jenis sahabat-sahabat Nabi yang tahu selok belok Nabi berkenaan dengan semayangnya, diketuai oleh Malik bin Huwaris radhiyallahu anhu. Ya, Nabi kata kat dia, sallu kama ra'aitumuni salli, semayang lampas semua macam mana aku tengok aku semayang. Berapa hari yang pada duduk dengan aku nak tengok bersemayang, tolong ikut cara aku semayang. Mai hadir di bawah ni sebagai penutup. Dia nampak semua nak pidak, sabar. Mai hadir. Wali Imam Muslim kata daripada Malik bin Huwaris radhiyallahu anhu, dia kata, Malik bin Huwaris, okey. Imam Muslim buat mai hadis nak tanya kepada seorang lagi. Wahai Imam Muslim buat mai tanya kepada sahabat Nabi nama dia Malik bin Huwaris radhiyallahu anhu. Pasal Malik bin Huwaris radhiyallahu anhu, bila Nabi semayang, dia duduk belakang Nabi. Maka Nabi pesan dekat dia, hai! Nabi tak kata lah macam tu. Nak bagi apa tak mau tidur. Nampak dah? Ustaz pada hari ni tu macam yang ni dah. Malik bin Huwaris radhiyallahu duduk semayang belakang Nabi. Maka Nabi kata kat dia, semayang lampah. Macam nampak aku semayang. Masa hari nak berpisah dengan Nabi, akhirnya ulama-ulama hadis ambil hadis dia, nahu min hadis Umar. Maka dia kata, wallahi hadis aku sama dengan hadis Umar. Cuba faham hadis sikit, okey? Sampai beli buku. Imam Muslim mengatakan daripada Malik bin Huwaris mengatakan, wallahi Malik bin Huwaris kata hadis aku sama dengan Umar, tapi aku nak tambah satu lagi. Menunjukkan Nabi buat dua cara. Ada faham ke? Dua cara. Malik bin Huwaris kata, ya Allah, aku punya hadis sama dengan Nabi, sama dengan Abdullah bin Umar. Dia kata, akan tetapi ada satu lagi cara. Ada faham ke? Juga. Ni hadis yang sahih. Dia kata, lakin akan tetapi, dia kata, qala telah berkata, kata Malik bin Huwaris kata, hatta yuhaziya bihi furu'il uzunain. Maka dia kata, ya Allah, ada cara yang kedua. Aku sokong, aku tak tolak hadis daripada Abdullah bin Umar. Nahu sama, aku dengan dia sama. Lakin akan tetapi ada kaedah yang kedua, Nabi angkat takbir di mana? Dekat sini.
Tapi Nabi tak sentuh macam tu. Ada faham hadis ada sentuh tak ada. Ni hadis betul dia kata. Kalau sentuh macam ni ke sini nampak. Nah, dia kena sini, dia kena angkat tangan dia. Yang ni dia kata kena angkat sini. Hazrat dia kata nah, kena sama dengan apa nama cuping telinga kah? Nampak tak dia kata apa nama? Uzunai sini uzunai. Allah ada kata Allah sini boleh, sini pun boleh. Kalau orang Allah boleh tak? Boleh. Jangan kita kebanyakan memang hadis ni kuat tak nafikan. Kuat. Nampak tak kadang-kadang orang nak buat tasbih boleh? Boleh. Allahu akbar pun boleh. Tapi cara kan kita kalau kita kan ada orang nak buat nampak tak? Kadang-kadang bila kita kata macam tu, kita kata kepada orang yang suka kepada sunnah, orang yang suka nak kekalkan sunnah Nabi, kita tanya kat dia, hang sayang kat Nabi, hang suka kat Nabi, hang tak maukah beramal dengan hadis-hadis Nabi yang sahih tentang semayang Rasulullah? Kalau ada hadis yang sahih duk kata Nabi sentuh macam ni, okey, kita tak kutuk, kita tak kata apa, cuma kita kata benda ni tak ada. Kalau ada, sudah tentu ada kitab dia, ada hadis dia, ada ulama tulis. So pasal apa beramal dengan satu benda yang apa nama, yang kita tak confirm, tak tahu di mana, tapi yang benda confirm yang ada ni, pasal apa tak berani ubah? Pasal sikap kita tidak suka kepada perubahan. Ya Allah, nampak tak? Pasal tu kawasan ni kalah kan? Ya Allah, anda faham? Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, nampaknya kalau diizinkan, nampak Ustaz tak ambil masa yang panjang, bulan depan kita nak dengar cerita berkenaan dengan Wa'il. Ni hari-hari bulan depan, study sikit. Kalau lepas ni bulan depan Ustaz buka soal jawab, tak apa. Ustaz tengok semangat nampak ni, Ustaz buka soal jawab. Tapi soal jawab mesti apa, nak jawab tu, nak tanya mesti apa tahu. Tanpa tak tahu jaga apa. Dah tahu pasal apa tanya pula kan. Hari ini dia kata Wa'il ibn Hujrin. Wa'il ni bagus sangat-sangat. Bila dia masuk Islam, dia tanya dekat Nabi. Hadis dia ni lah yang nak cerita mai penuh. Allahu Akbar letak di mana? Letak di mana? Di dada. Allah. Nampak tak? Ini pasal mikrofon. Allahu Akbar letak sini. Sayyidina Ali letak halqum dalam riwayat. Ada setengah orang kata apa? Biar Superman. Pak tu. Kita pun pasal ustaz tak boleh buat macam ni lah. Oi. Alhamdulillah hampa boleh semayang. Pasal ustaz terdedah dengan masyarakat, maka semayang aku turun. Allahu Akbar. Kata nampak tak? Pasal lah ni zaman orang perhati kita. Orang perhati kita. Masa tu agama duk kata ya Allah, agama kata apa? Islam mai ghuraba sayaudu ghuraba. Dia mai lah keadaan pelik. Islam bila mai dalam masyarakat Arab pelik perbuatan Nabi, semayang Nabi paling pelik. Dia akan kembali pun bila dia datang dalam masyarakat akan pandang pelik lah, pelik, nampak pelik, nampak. Jadi kita tanya balik, wallahi lah ni hadis yang letak atas dada ada. Tak mana dada? Kita tanya tak mana dada dia? Dada dia letak sini. Itu perut bodoh. Ada kata. Ya nampak tak kan? Hadis tu ada depan mata kita, kata apa nama, lepas dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, lepas angkat takbir ni tempat letak tak mana? Pasal tu kita kata hadis yang kedudukannya disahih oleh ulama letak tanda dada ada. Lah ni kita kata ada hadis yang kata letak di perut satu. Ada hadis yang katakan letak bawah pada pusat. Bawa pada pusat ni ulama mengatakan hadis mungkar. Berapa ramai di kalangan sahabat kita, terutamanya mazhab Imam Abu Hanifah. Okey, kita tegur memang serius. Tapi kalau dia ikhlaskan diri dalam selongkap khazanah hadis, dia kena terima kebenaran. Dia buat mai riwayat Sayyidina Ali, maka ulama mengatakan satu benda dangerous. Perawi dia letak di bawah pusat ni, kata Sayyidina Ali. Pasal Imam Abu Hanifah, bukan Imam Abu Hanifah, pengikut di bawah mengatakan wallahi Sayyidina Ali daripada awal semayang letak di bawah pusat dia. Pasal tu kalau kita tengok di Masjid Capital di India kan, ada faham macam tu? Ya Allah, bukan kita ni, bukan ustaz kalau mengajak bukan nak kutuk dak. Kita cerita. Bila kita cerita apa nama, kita ada kena doa, okey? Dan persoalannya
letak tang sini, kata mana sekalipun semayang tetap sah. Sah tak? Semayang tak sah, dia tak letak sekalipun. Dia tak letak. Sah tak? Sah. Dia bukan Syiah, ada faham. Imam Malik kan. Mazhab Imam Malik kan, mazhab Imam Malik. Imam Malik bukan ambil dalil itu. Nanti kita terang nanti masalah tangan, okey? Masalah tangan tak habis. Bab ni kita akan tengok tempat letak tangan. Macam mana Imam Malik berpegang hadis mengatakan ni. Pasal akhir-akhir hayat Nabi memang lepaskan tangan. Pasal Nabi sakit. Nabi sakit. Hadis itulah dipegang oleh Imam Malik mengatakan wahyu Nabi yang terakhir itulah apa nama agama yang terakhir. Imam Malik pegang macam tu. Walaupun dia tok guru Imam Syafi'i, dia pendapat ijtihad dia. Dia tak pegang dan dia semua tak pegang. Mula-mula duk pegang elok-elok. Lepas tu dia tengok tak hadis masa Nabi sakit ni, aku macam tu. Itu di kalangan ulama pegang macam tu. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, hadis yang katakan letak atas perut baik, bawah pusat baik, kita orang mengaji, kita tengok kita buat kajian letak tangan selepas takbir di mana. Okey? Tapi masalah isu ni jangan kita besarkan. Dia letak tak mana sekalipun semayang tetap sah, semayang sah. Cuma kita mengaji ni, kita lapangkan masa, cuma kita nak ambil tahu. Dan kita nak tahu tak mana tempat letak dia untuk kita perbetulkan semayang kita. Kitab ada, buku ada. Buku ni bukan dikarang oleh orang sebarangan. Buku ni adalah pengarang dia tak lain dan tak bukan orang yang mempertahankan Imam Bukhari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani yang susun hadis ni. Dan kita nak tengok ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain. Oh, belum lagi lah ahli majlis Fatihah baru nak masuk merepek kita tengok daripada Ubadah bin Samit. Kita tengok hadis ni. Dia kata tak boleh semayang tak sah tak baca Fatihah. Kita nak tengok pula macam mana kedudukan Fatihah. Ustaz, saya semayang maghrib, saya kena baca Fatihah kan? Semua hadis tu akan datang kat kita. Isu Fatihah ni besar. Bulan depan angkat tangan, ingat muka hadis 293 kita ulang balik. Lepas tu kita akan baca bab berkenaan dengan Fatihah. Semayang ni kalau tak baca Fatihah macam mana Nabi baca surah Fatihah. Dan kalau baca Fatihah ada tak bismillah, tak ada bismillah dalam ni. Dan lepas pada Nabi sebut Nabi baca surah Fatihah, Nabi sebut al-dhalin, amin. Amin cuma satu mazhab mengatakan tak boleh sebut amin, sebab amin ni bukan main pada perkataan daripada Allah. Pasal amin ni khusus bagi malaikat. Pasal tu mazhab Imam Abu Hanifah tak boleh sebut amin dalam semayang dia. Kalau kita pergi mazhab Capital Keling kan waladhalin, dia tak sebut, kita tunggu. Memang imam yang betul-betul Jerman ni dia diam. Mak ni amin tak ada, kita buat amin. Kita buat macam tu amin. Kalau kita buat di India, di Pakistan, dia cari mampu kita. Terutamanya di kawasan perkampungan. Di bandar mungkin kami pernah semayang ya Allah di kawasan perkampungan India semayang, dia cari, dia kata bodoh kah, calo, dia halau kita keluar pasal kita sebut amin. Dia sensitif pasal dia kata amin membatalkan semayang kita. Nampak tak? Cuma mazhab Imam Abu Hanifah je tak boleh sebut amin. Pasal amin ni adalah perkataan malaikat yang mengaminkan. Semua tu kita akan tengok adik-adik di situ, semua disebut dekat kita, termasuk sahabat Nabi. Dia tak tahu semayang, dia nak semayang, dia mengadu kat Nabi. Macam mana Nabi nak ajarkan dia? Kesemua ni kita sambung dalam siri akan datang bulan depan kalau diizinkan Allah Ta'ala. Dan kita sudah dengan tasbih kepada subhanakallah syabala ilah.